Okey, untuk rancang penyiasatan di dalam kita punya exam, dia akan ada 4 markah kebiasaannya. Jadi, tolong jangan tinggalkan kerana 4 markah itu sangat berharga dan 4 markah itu sangat banyak. Jangan tinggalkan, at least dapat 2 pun dah cukup. Tapi, Maidan Siti hari ini akan ajar cara untuk dapatkan 4 markah penuh. Okey, kita berbalik kepada yang pertama. Lukis radas dan tulis radas, susun radas seperti dalam rajah. Jadi, ini yang saya lalu pelajar tak tahu. Biasanya pelajar akan buat, kita nak buat eksperimen kulit dan roti tadi. Pelajar akan buat rancang penyiasatan, dia buat karangan. Contohnya, ambil roti, letak roti dalam pinggan. Satu pinggan kita letak dekat sini. Ambil roti, letak dalam pinggan. Pinggan satu lagi kita letak dekat sini. Ambil roti, letak dalam pinggan. Pinggan yang ketiga kita letak kat sini. Itu adalah satu karangan. Jadi kita simpelkan dengan cara kita lukis. Sebagai contoh, saya lukiskan, saya ada satu pinggan, saya ada roti. Betul? Alright. So ini adalah saya punya rajah A. Ini adalah saya punya roti yang pertama. And then roti pertama saya letak bawah cahaya matahari. Dan saya ada roti yang kedua. Roti kedua kita letak kat mana? Kita letak dalam almari. Okey, ini adalah almari. Ini kita punya rajah. Rajah apa? Rajah B. Kita buat semua, ataupun kita nak lukis satu je rajah pun tak apa. Roti di atas pinggan. Prosedur kita yang pertama, susun radas seperti dalam rajah. Simple. Tak payah buat karangan panjang. Ambil roti letak atas pinggan. Pinggan tu kena saiz dia macam mana? Kena letak kat mana? Apa yang kita kena buat kemudian? Tak payah buat karangan. Kita hanya pakai lukis dan guna ayat susun radas seperti dalam rajah. Ini adalah poin kita yang pertama untuk prosedur. Poin kita yang kedua, saya kata cara kawal MV. Macam saya kata tadi, mula-mula mungkin saya tak nak lukis banyak-banyak roti, saya lukis satu je roti. Roti di atas pinggan dan saya tak buat pun kedudukan dia. Okey? Jadi, ini adalah rajah A saya. Saya punya prosedur yang pertama, saya buat susun radas seperti dalam rajah. Kita dah ada rajah, roti di atas pinggan. Okey, cara kedua saya, cara kawal MV. Jadi apa yang MV kita tadi adalah kedudukan roti, betul? Jadi, saya buat roti diletakkan pada beberapa lokasi. Seperti roti pertama kita letak kat mana? Di bawah cahaya matahari. Tulis penuh-penuh Roti kedua kita letak dekat dalam almari. Roti ketiga kita letak kat mana? Sambung sampai habis kita punya MV. Okey, macam tadi kita punya MV ada 4 tempat. Jadi kita cakaplah roti kita letakkan pada beberapa lokasi. Itu adalah kita punya MV. Apa yang kita bezakan? Seperti apa. Itu adalah cara untuk kita tulis MV kita. Itu adalah prosedur kita yang kedua. Prosedur pertama kita bagi tahu susun radas seperti dalam rajah. Cara kedua kita bagi tahu MV kita apa yang kita nak bezakan, kat mana nak letak. Macam mana nak bezakan MV kita. Dan cara ketiga, cara rekod RV. Jadi RV kita apa? Keluasan kulat bertumbuh. Jadi kita bagi tahu mungkin kita akan ambil kita punya roti selepas seminggu. Jadi kita bagi tahu selepas 1 minggu perhatikan keluasan kulat pada atas roti. Jadi RV kita adalah keluasan kulat pada permukaan roti. Jadi kita bagi tahulah selepas 1 minggu perhatikan keluasan kulat pada atas roti. Okey, keluasan maksudnya ini adalah kita punya RV. Kita bagi tahu. Yang pertama kita bagi tahu pasal cara susun radas, yang kedua kita bagi tahu pasal MV kita apa yang berbeza, yang ketiga kita bagi tahu RV kita macam mana kita nak kira kita punya RV. Okey, kemudian kita pergi kepada poin yang keempat. Simple, guna ayat ni juga yang saya tuliskan dalam
bracket tu adalah kita punya apa yang kita kena tulis dalam kita punya penyiasatan, kita punya prosedur. Okey, yang keempat, tulis kumpul dan rekodkan data. Ini kita bagi tahu cara untuk kita kumpul kita punya RV. Okey, guna yang ni je, tak payah buat panjang-panjang, kumpul dan rekodkan data. Okey, dan last sekali ini adalah bergantung kepada soalan. Kenapa saya kata bergantung kepada soalan? Kita tengok dulu. Ulang semula eksperimen menggunakan MV yang lain. Bila ada perkataan ulang semula, okey, poin yang kelima ini adalah optional, bergantung pada soalan. Kalau soalan tu kita boleh jalankan serentak terus semua, poin 5 ni tak perlu. Kalau eksperimen itu kita kena buat satu eksperimen, lepas habis baru kita buat eksperimen yang kedua, lepas habis baru kita buat eksperimen yang ketiga, guna bahan-bahan yang beza, baru kita perlu ada perkataan ulang semula. Okey, untuk eksperimen ni obviously kita buat eksperimen serentak. Saya letak roti satu kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, saya biar seminggu, saya ambil data semua serentak. Untuk ulang semula eksperimen menggunakan MV yang lain, saya bagi contoh eksperimen yang tak boleh dijalankan serentak. Sebagai contoh, saya ada satu bika. Okey, bika ni dalam dia ada satu chemical. Dan saya panaskan bika ni. This one is red hot stand. Okey, and then semasa eksperimen saya letakkan satu bahan. Bahan A. Okey, bahan A ni saya masukkan ke dalam saya punya bika. Saya panaskan selama setengah jam. Dan saya rekodkan dia punya data, dia punya RV. Lepas habis setengah jam, saya buat eksperimen yang sama menggunakan bahan B. Okey. Kemudian saya panaskan setengah jam juga, saya ambil rekod data dia, and then lepas habis saya buat guna bahan C pula. Okey, itu adalah saya punya MV, benda yang berbeza. So, maksudnya dalam eksperimen ini saya tak boleh jalankan serentak. Saya perlu buat satu, habiskan, baru buat yang kedua, habiskan, baru buat yang ketiga. So, untuk eksperimen yang macam ni tak boleh jalan serentak, kita akan guna, kita kena ada prosedur yang kelima, iaitu ulang semula eksperimen menggunakan MV yang lain. Sebagai contoh dalam eksperimen ni, saya ulang semula eksperimen menggunakan bahan yang lain sebab saya tukar pada saya punya bahan. Betul? Alright. Tadi kita dah tengok cara untuk kita jalankan penyiasatan, iaitu kita hanya perlu buat kita punya eksperimen. Sekarang kita pergi kepada cara untuk kumpul data. Cara untuk kumpul data ni ada dua perkara kita kena tahu. Yang pertama, kita kena tahu cara untuk ambil bacaan. Kita kena reti cara untuk baca kita punya alat-alat yang digunakan. Sebagai contoh, saya ada termometer. Jadi untuk termometer dalam dia ada merkuri. Jadi macam mana kita nak tahu kita baca yang mana? Jadi kita tengok dia punya merkuri melengkungnya ke atas. Jadi cara untuk kita baca termometer, kita ambil lengkungan yang atas. Jadi 23 degree Celsius. Itu adalah termometer. Kalau air dalam bika, lengkungnya ke bawah. Jadi kita ambil lengkung yang bawah, jangan ambil lengkung yang atas. Okey, kemudian panjang atau saiz atau luas ini untuk pembaris ataupun pita pengukur. Kita hanya perlu baca, misal kata bahan kita panjangnya di sini, kita perlu baca sampai mana kita punya bahan punya panjang. Okey, untuk meter pula, ini adalah contoh, saya bagi contoh untuk ammeter. Okey, kita ada beberapa ammeter, voltmeter dan beberapa meter yang lain. So, misal kata anak panah dia tunjuk pada 1, jadi bacaan kita adalah 1 ampere. Alright, itu adalah cara untuk mengambil bacaan. Yang kedua, yang penting adalah jadual. Cara untuk kita kumpul data, kita rekodkan data dalam bentuk jadual. Cara penulisan jadual ni ramai yang tak tahu. Sebenarnya dia ada cara yang tersendiri. Di mana dia ada, jika misal kata kita punya jadual memanjang, ini adalah bahagian kita panggil kepala jadual. Table punya header. Okey, kepala jadual ni kita kena tahu baris yang pertama adalah kita tulis kita punya MV dan baris yang kedua adalah RV. Ini kalau kita punya jadual memanjang. Kalau jadual saya ke bawah, yang pertama adalah MV dan yang kedua adalah saya punya RV. Kita berbalik pada kita punya contoh kulat dan roti. Jadi apa MV saya yang pertama? Ini adalah bawah cahaya matahari. Kedudukan kita punya roti, bawah cahaya matahari, dalam almari, dalam bilik yang beraircon, dalam bilik yang berkipas. Jadi RV saya adalah keluasan kita punya kulat. Jadi apakah keluasan dia? Kita kira, kita ukur. Luas kita nak ukur pakai apa? Mungkin pakai pembaris ataupun
Apa-apalah yang boleh guna untuk kira luas. Jadi kita tulislah luas untuk yang dekat bawah cahaya matahari mungkin kecil, 0.5 meter kuasa 2. Yang dalam almari mungkin 8 cm kuasa 2. Yang di dalam bilik yang beraircon pun besar juga, 6 cm kuasa 2. Yang dalam bilik yang berkipas mungkin kecil sikit, 3 cm kuasa 2. Itu adalah kita rekodkan kita punya RV. Okey, yang pertama adalah MV, baris kedua adalah RV. Okey, kalau kita nak buat jadual ke bawah, yang pertama adalah kita punya MV, iaitu kita punya lokasi atau kedudukan roti kita di bawah cahaya matahari, di dalam almari, di dalam bilik beraircon, di dalam bilik yang berkipas. Jadi RV kita adalah bacaan-bacaan kita. Okey, jadi kena ingat baris yang pertama MV, baris kedua adalah RV. Sama juga, kolom yang pertama adalah MV dan kolom kedua adalah kita punya RV. Tapi satu perkara yang kita perlu ingat, apa pentingnya kita tahu kedudukan MV dan RV ni? Kita tengok pada soalan. Misal kata kita dapat satu soalan, dia ada jadual. Jadi kita tak perlu cari lagi dah apa kita punya MV dengan RV, sebab bila dah bagi jadual, senang sangat untuk kita tahu baris pertama adalah dia punya RV, baris kedua baris pertama adalah dia punya MV dan baris kedua adalah dia punya RV. Okey, dapat soalan, perkara pertama kita kena cari apakah MV, RV dan juga CV. Bila ada jadual, jadi ia senang, kita tak payah nak baca soalan, kita dah tahu apa MV dan juga RV. Okey, tapi untuk soalan bahagian esei, bahagian yang kita kena rancang kita punya eksperimen kita sendiri, ramai pelajar keliru. Soalan tak ada bagi data, tapi macam mana saya nak buat jadual? Okey, untuk soalan yang bahagian C, saya rasa, okey, untuk soalan bahagian esei, jadual yang kita buat, soalan hanya nak kita dapatkan kepala dia je. Apakah MV dan apakah kita punya RV. Tinggalkan kosong, tak payah isi. Ini adalah untuk soalan yang bahagian esei, bahagian yang kita kena rancang kita punya eksperimen sendiri. Jangan takut. Misal kata awak buat, awak punya jadual. Okey, yang atas ini adalah lokasi roti, dan yang bawah ni adalah luas kulat. Okey, mungkin awak tahulah lokasi dia kat mana, bawah cahaya matahari, bla 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 bla. Tapi awak tahu, apa saya nak isi ni? Soalan tak ada bagi apa-apa isi. Biarkan kosong. Soalan tak nak tengok. Ini bukan markah. Markah adalah pada kepalanya sahaja. Okay, tadi kita dah tengok cara untuk kumpul data menggunakan jadual. Bila kita dah kumpul data, apa yang kita kena buat adalah kita kena analisis dan juga tafsir data. Kita dah dapat data, jadi apa yang kita kena buat? Kita buat analisis. Analisis dengan cara apa? Iaitu dengan cara melukiskan graf. Okey, untuk graf ada 3 jenis yang kita perlu tahu. Yang pertama adalah graf garisan. Okey, graf garisan ni macam mana? Dia ada paksi X, Y dan juga dia punya data adalah dalam bentuk garisan. Dan graf yang kedua adalah graf bar. Graf bar ni macam mana? Dia adalah graf carta palang, kita panggil. Dia ada garis X dan Y paksi, dan juga dia ada dia punya palang. Dan graf yang ketiga adalah graf histogram. Graf histogram adalah sama juga macam bar, dia palang-palang, cuma bezanya histogram dia rapat-rapat, graf carta palang ataupun bar dia jarak-jarak. Okey, so kadang-kadang saya dapat satu soalan daripada pelajar, apakah beza antara bar dengan histogram? Dua-dua palang, cuma bezanya ada pada jarak-jarak. Bila kita nak gunakan bar, bila kita nak gunakan histogram. Okey, untuk perbezaan bar dengan histogram adalah kita kena tahu graf bar datanya tak bersambung. Sebagai contoh, palang yang pertama takkan sama dengan palang yang kedua. Dia adalah satu yang berbeza. Bezanya yang sangat besar. Sebagai contoh, jenis darah. Jenis darah adalah satu jenis tu. Dia tak ada jenis tu sambung-sambung dengan jenis A, B, O, AB. So adalah benda yang berbeza. Jadi untuk darah kita sesuai gunakan bar sebab dia tak bersambung. Darah jenis O, darah jenis A, darah jenis B, darah jenis AB. Dia tak bersambung. Untuk histogram pula kita tengok pada satu data yang bersambung. Sebagai contoh ketinggian. Ketinggian kita ada orang 50 cm. Ada orang 51 cm, 52, 53, 54, 55. Jadi datanya bersambung. Sebab tu kita ada data palang yang rapat-rapat. Maksudnya data dia bersambung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia sambung. Kalau contoh untuk bar lagi, kita pakai jenis buah. Buah apple, buah strawberry, buah durian. Okey, contoh histogram lagi, berat badan. Berat badan pun bersambung. Ada orang berat dia 40, 41, 41.5, 42. Dia bersambung. Jadi untuk berat, tinggi kita sesuai gunakan histogram. Untuk yang tak bersambung kita gunakan bar. Tapi kebanyakan masa dalam exam kita akan pakai garisan.
Bergantung pada soalan. Jika soalan tu sesuai gunakan bar, gunakan graf bar. Kita kena tengok soalan nak kita buat dalam bentuk apa. Okey, kemudian kita akan pergi kepada cara untuk kita lukis graf. Ini adalah markah yang banyak. Okey, untuk graf saja biasanya akan ada 4 markah, 2 ke 4 markah. Jadi, soalan biasanya akan bagi kita jadual yang kita perlu isi sikit-sikit, dan kemudian dari jadual dia suruh kita lukis graf. Kebanyakan pelajar akan hilang beberapa markah sebab macam saya kata, untuk graf dia ada banyak markah. Biasanya 4 markah dan ada setengah yang dia baik sikit, dia bagi 2 markah je. Maksudnya 2 markah adalah maksimum. Itu sangat bagus, maksudnya markah awak boleh try cari dekat mana-mana. Okey, untuk dapatkan 4 markah, ini adalah 4 markah yang penting. Yang pertama kita kena ada satu garis paksi dan juga nama beserta dengan unit paksi tersebut. Paksi itu apa? Okey, paksi adalah garisan X dan juga Y. Ini adalah kita panggil paksi. X, Y. Ini adalah paksi. Tak ada graf yang tak ada paksi. Semua graf mesti ada paksi. Okey, so sekarang mari kita garis paksi dan nama serta unit. Sebagai contoh tadi saya punya eksperimen. Misal kata saya punya eksperimen adalah keluasan kulat dengan saya punya kedudukan roti kan. Jadi MV. Kita kena tahu untuk graf MV akan duduk di bawah, RV akan duduk di atas. Tapi untuk poin pertama, garis paksi dan nama serta unit. Misal kata saya punya RV adalah unit dia, sebagai contoh tadi keluasan saya punya kulat. Apa unit keluasan kulat? Mungkin cm kuasa 2. Kena tulis unit, tak ada unit dikira tak dapat markah full. Untuk MV saya tadi adalah lokasi ataupun kedudukan kulat. Okey, ataupun saya nak pakai kadar lokasi lah. Lokasi kulat. Okey, jadi untuk lokasi ni kita tengok kita ada keluasan dan juga lokasi. Lokasi ini adalah satu yang bersambung ataupun tidak, ataupun mana graf yang saya sesuai pakai. Jadi lokasi adalah satu yang berbeza-beza, betul? Kita ada lokasi yang pertama di bawah cahaya matahari, kita ada lokasi yang kedua di dalam almari. Jadi benda yang berbeza, jadi kita sesuai gunakan graf jenis bar. Okey, saya bagi contoh. Okey, kemudian kita tengok kepada yang poin yang kedua. Yang poin pertama kita dah buat garis paksi, nama dan juga unit. Itu wajib. Kemudian kita perlu ada skala. Skala ni apa? Senggat-senggat. Saya ada bagi nota sikit. Itu pastikan saiz graf kita 3/4 ataupun lebih besar daripada saiz kertas. Okey, misal kata saya ada satu kertas A4, kita akan pastikan kita punya graf kalau boleh sebesar-besar kertas. Okey, ataupun paling kecil adalah 3/4 je daripada saiz kertas. Tak boleh kita, ini saya satu kertas, saya buat graf saya sebesar macam ni. Ini dah kira salah, sebab graf kita perlu sekurang-kurangnya 3/4 daripada saiz kertas. Itu adalah saiz. So jadi kita kena pilih skala yang betul yang supaya bila kita lukis graf kita jadi besar. Okey, sebagai contoh saya ada data yang 0, 5, 10, 15, 20. Okey, jadi cara untuk saya buat, saya kena buat ini adalah 0. Saya kena pilih skala yang 5, 10, 15, 20. Okey, jangan kita ambil skala yang, kita bagi contoh skala yang salah. Saya dah ada saya punya paksi. Saya terus buat 10, 20. Bila macam ni kita lukis graf kita akan jadi sangat kecil. Ini dah salah. Maksudnya pemilihan skala saya dah salah. Skala yang betul menghasilkan graf yang sekurang-kurangnya 3/4 daripada saiz kertas. Lagi besar lagi bagus. Yang ketiga, point. Point ni maksudnya apa? Dekat sini saya ada saya punya ini RV. Sini saya punya MV kan. Okey, point. Misal katalah ini untuk eksperimen lain, dia ada bagi sini 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kat bawah pun saya kena ada 2, 4, 6, 8, 10. Pada MV2 RV kosong. MV2 dah ada graf dalam dia. Okey, ini untuk eksperimen selain daripada, bukan eksperimen kulat kita bagi contoh yang lain. Ini data dia. Jadi pada MV2 RV adalah kosong. Pada MV2 RV saya adalah kosong. Jadi saya perlu tandakan saya punya
titik. Tandakan point saya. Buat pangkah boleh, kalau nak buat bulat pun boleh. Kita tengok MV4, RV5. MV4, RV5. Saya nak buat tanda bulat pun boleh. Okey, MV6, RV10. MV6, RV10. Saya nak macam tu pun boleh. 8, 15. Okey, saya tanda pangkah. Dan sekali 10, 20. Saya tandalah apa-apa yang saya nak buat, nak bulatan kosong ke. Janji ada tanda, point. Itu adalah markah. Tak ada point, tak ada markah. Okey. Kemudian kita tengok kepada garisan ataupun bar. Bila kita dah buat point kita perlu sambungkan. Okey, sama. Kalau contohnya ini adalah graf garisan, kita perlu sambungkan kita punya point. Ini dah contoh kepada graf garisan. Okey, kalau contoh kepada graf bar, apa yang kita kena buat? Point kena tetap ada. Kita kena biarkan je point dekat situ. Kemudian kita lukiskan kita punya bar. Okay, ini adalah kalau soalan kita punya graf perlu menggunakan graf bar. Okay, ini tak ada apa-apa. Okay, itu adalah garisan ataupun bar. Dan yang terakhir biasanya ramai pelajar lupa, jangan lupakan nama graf. Cara untuk tulis nama graf, kita hanya perlu graf graf RV melawan MV. Maksud dia graf RV melawan MV. Graf RV lawan MV. Atas baru bawah. Sebutkan yang atas, lawan yang bawah. Graf RV melawan MV. Tak ada nama graf. Kalau kita kalau soalan yang 4 atau 5 markah, kita akan kehilangan 1 markah sebab nama graf ini adalah 1 markah. Okey, kalau soalan itu hanya 2 markah, mungkin dia akan fokus kepada point dan juga skala. Okey, kita bergantung kepada soalan. Jadi, untuk full mark, kalau soalan 5 markah, awak kena ada 5 poin penting ini. Cara untuk buat kesimpulan ini sangat mudah, iaitu dia perlulah sama dengan hipotesis. Kalau hipotesis kita betul, kita hanya perlukan guna hipotesis yang sama sebagai kesimpulan. Macam mana untuk buat hipotesis tadi? Kita ada 2 cara, semakin ataupun jika maka. Kalau semakin MV semakin RV. Kalau jika MV maka RV. Itu adalah cara untuk buat kesimpulan. Misal kata selepas kita buat kesimpulan kita tak sama dengan hipotesis, apa yang kita kena buat? Ini dah salah. Kita perlu pergi balik kepada buat hipotesis yang baru dan ulang balik semula sampai kita dapat hipotesis yang sama dengan kita punya keputusan. Okey, dan terakhir sekali kita perlu buat laporan. Buat laporan ni hanya kita perlu tuliskan semula. Kenal pasti masalah, apakah tujuan eksperimen ini, apakah pembeli ubah yang terlibat, apakah hipotesis bagi eksperimen ini, macam mana, apakah MV, RV dan CV, apa dia punya prosedur, and then macam mana kita kumpul data ataupun apa data-data yang ada, kita punya graf, analisis data, dan last sekali kita punya kesimpulan. Itu semua ni perlu ada pada kita punya laporan. Kemudian laporan tu kita dah boleh hantar kepada cikgu lah. Okey, kita dah pergi kepada kaedah penyiasatan saintifik. So sekarang kita nak pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu sifat saintifik dan nilai murni. Sifat saintifik dan nilai murni adalah hanya sifat-sifat yang baik. Seperti contohnya sifat saintifik yang kita perlu ada adalah kita perlu ada minat. Kita tak boleh buat eksperimen tanpa minat. Dan kedua, kita kena ada sifat ingin tahu. Kenapa benda ni jadi? Kenapa dia jadi macam ni? Kenapa benda ni jadi? So, sifat ingin tahu adalah penting untuk jadi seorang ahli saintis. And then, kita perlu jujur. Apa maksud dengan jujur? Contohnya, saya dah buat eksperimen, saya dah kumpul data, saya lukis graf. Alamak, graf saya tak cantik. Lepas tu saya ubah data untuk menghasilkan graf yang cantik. Itu adalah tak jujur. Jadi kita perlu hanya terima apa saja result yang kita ada. Biarlah kita punya graf tak cantik pun, itu adalah kita punya dapatan kajian. Itulah kita punya result. Kita tak boleh nak ubah-ubah. Okey, and then keempat, kita kena tepat. Kita kena reti baca kita punya eksperimen menggunakan eye level. Kita kena pandai baca pembaris macam mana, kita kena pandai kira. So semua adalah kena tepat. Dan kita perlulah rajin. Kenapa? Jika kita dah buat satu eksperimen, kita buat hipotesis, kita jalankan eksperimen, tiba-tiba keputusan kita tak sama dengan hipotesis. Jadi kita kena ulang balik kita punya eksperimen, gunakan hipotesis yang sama. Kalau kita malas, mungkin kita dah takkan ulang, kita hanya
ubah kita punya hipotesis. Itu adalah tak jujur. Jadi kita perlu rajin supaya kita boleh ulang sampai kita dapat keputusan yang sama dengan kita punya hipotesis. Dan last sekali, dan yang keenam adalah tabah. Maksudnya sama juga yang tadi, kita dah buat eksperimen, gagal. Jangan kecewa, kita hanya perlu buat balik dan sampai dia jadi. Jadi kita perlu tabah. Dan rasional ni kita kena berfikiran yang secara positif, secara realiti. Maksudnya kita tak boleh berada di dalam berangan. Okey, untuk nilai murni kita perlu menghormati. Dalam satu lab, dalam satu makmal kita ada buat eksperimen dengan kawan kita. Jadi kita kena hormat. Kalau kawan nak guna bahan tu, kita gunakan bahan yang lain. Maksudnya kita kena saling menghormati. Kemudian kita kena menghargai alam semua. Jadi kita dah buat eksperimen gunakan bahan kimia, jangan buang bahan kimia terus ke dalam kita punya sinki. Kita kena buang pada tempat yang khas, sebab kita tak nak kita punya alam semua jadi akan rosak bila terdedah kepada bahan kimia yang berbahaya. Kemudian bertolak ansur, sama juga dengan menghormati. Kita kena ada sifat toleransi, bertolak ansur bersama kita punya rakan di dalam makmal. Dan last sekali, amanah. Jadi ini semua adalah sifat-sifat yang perlu ada pada seseorang untuk menjalankan eksperimen, dan juga nilai-nilai murni yang ada pada seseorang. Okey, itu saja yang kita telah belajar hari ini di dalam penyiasatan saintifik. Kita telah tahu cara-cara untuk menjalankan eksperimen daripada A sampai Z. Dan juga kita dah tahu apakah sifat-sifat yang perlu ada pada seseorang untuk menghasilkan satu eksperimen yang tepat dan juga berkualiti. Kita jumpa lagi di dalam video akan datang bersama dengan Madam Siti dan juga E-Tuition. Bye!